Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Apa khabar semua? Harap hampa semua sihat dalam keadaan sihat wal afiat. Okey. Hari ni saya mai shopping, beli barang-barang keperluan rumah dekat mana? Mergong. Dekat Tesco Mergong. Jadi biasalah seminggu sekali kan. Jadi bila nak shopping ni kena beringatlah, kita kena bawa kita punya mask, kena bawa hand sanitizer. Kalau kita tak bawa nanti kalau kita tak bawa hand sanitizer, mungkin tak ada masalah daripada segi undang-undang, sebab dalam undang-undang kata kena pakai mask sahaja. Tapi yang menjadi persoalannya adalah kalau kita tak pakai hand sanitizer dalam kereta ataupun rumah, kita takut nanti mana tahu kuman-kuman tu ada dekat kita ke kan. So bila kita guna hand sanitizer, secara tak langsung kita berikhtiar. Kita ikhtiar. Okey, hari ni saya nak sembang sikit lah pasal ubat ubat vaksin. Ada yang kata vaksin tu perancangan Illuminati lah, ada yang kata vaksin tu perancangan Yahudi lah dan sebagainya. Tapi kita serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Kita patut bercakap dalam bidang kita. Apa bidang kita? Kalau kita pandai buat roti canai, kita cerita cara buat roti canai kan. Ini kita pandai buat roti canai, tapi kita sembang buat nak buat singkencok, lencok paling sedap dekat dunia. Masalah juga kan. Tapi yang jadi satu lagi masalah yang besar lagi adalah orang yang buat palatau. Ni masalah. Palatau tu macam mana? Boleh ke dia buat palatau kan? Ubat COVID-19 ni dia minum apa hampa nak tahu? Dia minum Clorox. Ini yang masalah. Clorox tu tular video pakcik tu. Tak tahulah dia dapat idea tu daripada mana. Mungkin dia tengok daripada negara-negara luar. Memang ada dekat luar tu. Contoh dekat US ada yang minum Clorox, buat campuran Clorox, kata sebagai ubat untuk COVID-19. Makan Clorox. Dia fikir dengan akal makan Clorox jadi macam mana? Sebab Clorox tu dia masuk ke dalam usus. Sedangkan kita tahu COVID ni dia berkaitan dengan masalah pernafasan kan. Dia kuman-kuman dia masuk ukut hidung. Saya baca dalam laman media kan. Saya baca macam tu lah. Dia kata so tak ada kaitan pun antara dia nak makan Clorox tu dengan berkaitan sistem respiratory apa. Lebih kurang macam tu lah. Tapi bila dia makan Clorox tu, dia akan menimbulkan penyakit lain pula. Nanti tak pasal-pasal masuk hospital, bukan sebab nak rawat Allahumma salli ala Muhammad, bukan sebab nak rawat COVID ataupun sakit-sakit lain, tapi sebab dia minum Clorox. Boleh cerah pun silap hari bulan boleh mati So macam-macam lah orang sekarang ni kan. Cloroxnya lah apalah. Jadi benda-benda macam ni jadi masalah Jadi masalah sebab apa? Kita tiru orang yang buat kepala tau kan, yang buat kepala tau, dan orang tu pula menghasut orang lain pula. Itu jadi masalah. Geng-geng buat kepala tau ni. Saya bukan nak kecam orang yang buat research sendiri. Bukan kita nak kata orang ni ada PhD, kita kena percaya kepada dia. Orang ni tak ada PhD, kita tak boleh percaya kat dia kan. Bukan saya nak kata macam tu. Tapi apa alma mater, apa kayu ukur yang kita gunakan. Salah satunya itulah dia mengaji dalam bidang dia dapat sijil kan. Bukan dia pakai dengar kata maktih lah apalah. Sampai Syekh Faisal di Kedah ni pun ada buat komen pasal maktih punya voice. Sampai tu Mahathir pun ada bercakap pasal suara Mahathir viral. Suara Mahathir minggu lepas, Mahathir kata hampa jangan ambil COVID, ada nurse mati, 40 orang nurse mati, tapi dia pun sembunyikan benda ni. Ini sudah menjadi satu masalah yang besar kan. Jadi benda-benda macam ni
kita tapihlah dulu yang masuk dalam WhatsApp kita tu macam-macam kan. Saya pun letih tengok dalam WhatsApp ni kan. Dalam WhatsApp ni dia sekarang dah macam Google lah kan. Dah macam Google lah kan. Kita nak apa semua ada dalam tu. Hampa tak percaya, hampa buka hampa punya grup WhatsApp, hampa tanya kawan-kawan hampa kan. Nanti hampa bagilah link ni, link mula hari-hari orang hantar yang ni yang tu kan. Jadi benda-benda palsu macam tu tak bagi manfaat pun kepada kita. Kita kena tabayun lah. Kita kena tapis. First layer, second layer, third layer. Tengok maklumat tu sahih ke tak. Kan? Yang mana kalau kata hampa rasa benda tu bagus untuk hampa tak mau ambil vaksin, hampa tak mau cucuk, hampa nak minum ayak cengkeh, hampa nak minum ayak halia. Ayak hampa kata bagus untuk COVID, imunisasi badan dan sebagainya. Hampa buatlah, tapi janganlah halang orang daripada ambil vaksin. Sedangkan vaksin ni mufti-mufti pun dah keluar kenyataan, macam mana di peringkat muzakarah kebangsaan pun dah buat keluar kenyataan kan. Sebab kita nak mewujudkan herd immunity, bukan nerd tu orang yang minum klorok, yang lumuk najis kat badan kan. Kita nak mewujudkan herd community Bila sebut najis kat badan tu, saya teringat dekat India. Kat India, kalau hampa tengok dekat India, depa semua sampai ambil tai lembu tu, lumuk satu badan tu, lumuk satu muka. Sebab apa? Bagi depa lembu tu haiwan suci. Bila haiwan suci, depa kata itulah cara untuk mengubati COVID. Itulah masalah habislah kepada semua orang kan. Sebab dia mempengaruhi orang dekat sana lah. Dekat sini tak pernah tengok lagi lah orang ambil tai lembu kan. Macam-macam lah. Jadi kita ni kalau boleh kita kena tapih dulu lah Kita kena tapih dulu. Jangan semua maklumat je kita terus kata oh ini betul, itu salah, ini betul, itu salah. Letih. Sebab kes makin hari makin meningkat kan. Lepas tu jagalah kita punya tata cara kita dalam kita bermedia sosial kan. Sebab benda tak pasti jangan kongsi Benda tak pasti jangan kongsi. Silap-silap nanti kita kena dakwa bawah akta hasutan SKMN punya akta pun ada, saya tak ingat dah. Tapi kena hati-hati sebab benda ni kalau kita buat, kita yang rugi, jadi masalah kepada kita kan. Tak pasal-pasal ada tular dekat media 2-3 hari lepas, orang kakak ni umur berapa 30 tak silap saya, dia kena denda RM5,000 oleh mahkamah kan. Sebab menyebarkan berita yang palsu. Dia kata sebuah sekolah ni di Perlis, student semua dah kena COVID. Dia kata beberapa student dah kena COVID, tapi macam sekolah tu senyap. Dia buat palatau lah, virus palatau. Virus palatau ni lagi letih kita nak lawan virus palatau ni. Sebab apa? Mereka ni selalunya daripada share Google. Belajar direct daripada share Google, terima wahyu daripada share Google. Tu masalah. Lepas terima tu, mereka kata ini betul. Masak memang masalah lah yang ni. Jadi kita serahkan kepada orang dalam bidang mereka lah macam mana kan. Sebab tu kita tengok macam mana Islam, macam mana tokoh-tokoh dalam Islam dulu. Contoh Al-Khwarizmi kan. Al-Khwarizmi pakar matematik, dalam masa yang sama seorang alim ulama. Lepas tu Ibn Sina, pakar tokoh dalam ilmu agama, dan at the same time dia juga seorang doktor perubatan kan. Ada kitab sendiri, Kanun Fitib, pasal penyakit dan sebagainya, dah buat pembedahan dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni kita serahkanlah kepada orang-orang yang ahli dia. Kamu rasa kalau kamu bukan layak untuk ahli dia, kamu bukan orang yang betul, janganlah kamu mempengaruhi orang lain minum klorok semacam tu kan. Ini masalah. Kalau kita nak kata ini konspirasi pun dan lain-lain, kita tengok balik sebab apa benda ni terus berlanjutan. Kalau kita nak kata dekat China dah tak ada dah, kita tengoklah kat China tak ada sebab apa. Macam mana kaedah mereka gunakan pencegahan mereka, suntikan vaksin semua dan macam mana kan. Kita tak boleh kata ini semua virus tipu. Takkan tipu kot kan. Kalau tipu tu kalau daripada 100 orang tiba-tiba seorang je
sakit kan. Dia seorang, orang lain tak kena, hidup sihat. Tak. Ini daripada 100 orang, contoh dalam 100 orang seorang menjangkit kepada 2, 2 menjangkit kepada 3 kan. Tak, benda ni bukan tipu guys. COVID is real. Cuma kita takut sekarang ni. Cuma kita macam mana, kita dalam sebagai orang yang beragama Islam kan, kita takut-takut macam mana pun, kita jangan lupa kita ada satu, bukan satu, kita ada perkara yang lebih dan sepatutnya yang kita takutkan lagi. Apa dia? Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita takut macam mana pun, kita kena takut Allah lebih lagi. Takut Allah lebih ni bukan bermaksud kata aku tak takut COVID, tak payah pakai mask semua ni tipu, aku lebih takut Allah lah, aku tak takut lah COVID. Bukan macam tu. Takut Allah ni, apa dia yang maksud takut Allah tu? Takut Allah ni, apa yang Allah suruh buat, kita buat. Apa yang Allah suruh kita tinggal, kita tinggal. Apa yang Allah suruh kita buat kan? Allah suruh kita buat, Allah suruh kita jaga nyawa, akal, keturunan. Kita kan belajar pecahan-pecahan qawaid fiqhiyah kan, macam mana kan nak jaga. Lepas tu kita belajar juga apa lagi Allah suruh kita jaga kesihatan kita. Ada kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi kan, pesanan daripada Nabi macam mana kan. Orang mukmin yang kuat tu lebih disukai oleh Allah kan, berbanding dengan mukmin yang lemah. Jadi bila nak jadi mukmin yang kuat tu, kita kenalah elak daripada kena penyakit. Macam tu. So bukan bermaksud takut Allah saja ni, tak mau lah nak pakai mask muka, tak mau lah nak pakai benda-benda yang mengarut lah pokok ni kan. Kesian bukan apa. Bila kita tengok video dalam apps kan dekat Sedang tu, kesian tengok ada budak-budak kecil sebab kena COVID. Saya. Jadi kita jaga kita je lah kan. Kalau kita tak rasa benda tu tak pasti, janganlah kita kongsi. Tengoklah dekat Telegram ada laman web rasmi. Tengok, cari. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita keupayaan untuk berfikir dan sebagainya. Jadi kita kena fikir macam sendirilah. Tapis dulu, jangan sewenang-wenangnya kita share. Ni saya tengok kan, kadang-kadang yang excited tu nak share tu makcik-makcik yang dah berumur tu kan. Jadi kita anak-anak ni, kita pantau lah mak ayah kita kan. Tengok kadang-kadang apa yang dia share tu betul tak betul kan. Kalau dia share benda tu tak betul, kita nak buat apa? Kita kalau tak betul, kita bagi tahu lah, tolong padam benda ni tak betul kan. Sebab kita takut sagi tiba-tiba dia pi bawa benda tu, dia pi sebar-sebarkan benda tu, dah jadi satu masalah dah kepada kita. Ini kita takut. Jadi tak apalah. Jadi semoga kita semua Allah Azza wa Jalla lindung kita daripada penyakit-penyakit semua ni. Semoga kita sihat-sihat selalu sajalah kan. Ingatlah kita takut mana pun kita kat COVID ni, kita kena takut Allah lebih. Tapi takutkan Allah tu lah. Takutkan COVID itu bukan bermaksud kita menyekutukan Allah. Kita tak sekutukan Allah. Tapi kita beringat supaya kita nak jadi orang yang sihat. Kita beringat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah kan. Okeylah. Hati-hati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.